Encik Aizudin, kita sekarang nak buat kajian iaitu satu guru satu bilik. Okey. Jadi dari segi pandangan Encik Aizudin setuju atau tidak pelaksanaan ini yang akan dijalankan 2017? Bagi pandangan saya menyokong lah. Tapi dia sebenarnya program ni dia ada pro dan kontra juga. Tapi kalau kita dapat solution untuk buang yang kontra dia, saya sangat menyokong penuh lah. Sebab pengalaman saya di bilik geografi, pergerakan pelajar itu kita kena kawal. Kalau kita tak dapat kawal di situ, pergerakan pelajar akan mengambil masa yang lama untuk sampai ke kelas yang dicadangkan ni lah, satu guru satu kelas. Itulah pandangan saya. Kalau kita dapat cari solution untuk selesaikan masalah kontra yang contoh dia pergerakan pelajar tepat pada masa, pelajar tidak berkeliaran, saya amat menyokong penuh lah satu guru satu kelas. Sebab dia dapat banyaklah membantu guru. Macam saya ada bilik khas sendiri, saya tak perlu angkat barang terlalu banyak, saya menanda di situ. Lepas tu kalau guru ada LCD, kalau ada monitor, tak perlu bergerak. Projek ni sangat bagus. Itu je pandangan saya. Dengan cadangan, kerana bagi saya ada terdapatlah beberapa kesan sampingan di atas tujuan itulah, untuk satu guru satu bilik. Sebab yang pertama adalah dia akan menyebabkan pergerakan pelajar tu lambat untuk ke bilik guru tersebut. Contohnya, dalam satu hari tu habis je waktu kelas, semua pelajar akan bergerak, semua tingkatan. So mungkin dia akan bergerak sana ke sini kan. Jadi akan menimbulkan suasana yang agak bising lah. Biasanya kita akan tengok waktu rehat kan, tapi nanti setiap waktu tu akan bergerak ke kelas-kelas semua. Jadi tak tahu mana satu waktu rehat, mana mungkin dia akan pergi ke tempat lain. Gerakan nak masuk kelas tu lambat. Yang keduanya, mungkin pelajar dah keluar, tapi cikgu yang dalam kelas tu tak habis lagi kelas yang ada dalam tu. Ni pelajar-pelajar akan duduk kat luar tu, dekat koridor tu, berbual-bual, bising, dan akan mengganggu yang kelas-kelas yang lain lah. Yang ketiganya, apabila cikgu tu tak datang pada hari tersebut, mungkin pelajar yang tak tahu dia akan masuk kelas tu, guru tak ada, guru relief pun mungkin tak tahu kat mana bilik cikgu tu. Jadi akan menimbulkan sedikit masalah lah. Yang keempat, tahun 2017. Okey, untuk cadangan tersebut saya setujulah. Sebab saya setuju kerana kita boleh menyediakan satu kelengkapan yang lebih baik lah. Contoh kalau kita nak gunakan ICT ke, kita tak perlu berebut dengan orang lain kan. Jadi lebih memudahkan kita punya PDP lah. Dan dari segi persediaan bilik tu sendiri mungkin lebih menjurus ke arah subjek kita. Mungkin kita boleh letakkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan subjek kita supaya boleh merujuk para pelajar lebih mudah untuk merujuk lah. Cuma dari segi kos untuk macam penyediaan peralatan ICT tu, kalau saya setuju sebab saya lebih memikirkan peralatan ICT lah. Sebab kalau kita tengok sekolah kita pun macam agak terhad lah dari segi kemudahan tu. Macam kita kena tempah, kadang-kadang macam kita tak boleh nak menggunakan pada masa yang kita perlukan. Pada pendapat saya menyambut baiklah hasrat murni ni. Sebab saya rasa kita sebagai guru ni ada banyak kekangan lah dari segi kalau kita nak pergi ke kelas. Contohnya macam saya ada satu kelas form 4 dan ada gap satu masa je untuk kelas form 4 yang lain. So kelas sebenarnya kita tahu bilik guru dengan kelas form 4 adalah amat jauh lah, tingkat atas. So jikalau saya untuk balik ke bilik guru semula untuk satu masa dan untuk balik semula ke atas untuk kelas form 4 yang kedua tu, saya rasa macam memenatkan satu lebih lagi bulan puasa ni. Dan satu lagi saya melihat apabila wujudnya sistem bilik satu guru satu
bilik itu akan mudah untuk saya untuk pergi terus ke bilik saya, dan juga bila pelajar itu akan ada kelas, dia akan datang, dan bila dia tak ada kelas saya akan stay untuk situ sebelum saya pergi ke bilik guru untuk biar bila habis saya punya waktu lah untuk hari tu. Dan satu lagi saya lihat dengan wujudnya sistem yang macam ni, kita dapat lihat pelajar tu dari segi kebersihan kelas tu confirm lah guru ni dah lebih waspada lah dengan tahap kebersihan dan juga keceriaan. Mereka mungkin akan sering berlumba-lumba untuk mencantikkan kelas. Mungkin sebelum ni kelas tu dah cantik, tapi bila guru tu masuk untuk selenggara dan juga selia, mungkin kelas tu akan menjadi lebih ceria lah. Satu lagi saya lihat dengan dia punya, saya pendapat saya lah, sistem macam ni dia akan ada kebaikan untuk student lah. Sebab saya juga ada seorang student tidak akan mudah mengantuk sebab mereka selalu bergerak. Bila bergerak, mereka akan tidak stay pada tempat tu untuk jangka masa yang lama. Contohnya bila waktu pertama hingga waktu ke-5, waktu ke-4, waktu ke-5 berehat untuk mendengar rendah. So bila mereka kerap berjalan, potensi untuk tidur tu, untuk masa mengantuk tu adalah kurang lah saya rasa, sebab mereka selalu bergerak. Dan bila duduk kelas tu, lepas tu lepas habis tu masa berat lagi, so potensi untuk mereka rasa mengantuk tu saya rasa mungkin insyaAllah akan dapat dikurangkan lah. Itu saya bisa pendapat. Okey, terima kasih Encik Zairia. Pendapat saya lah kan, dia sebenarnya ada kebaikan dan keburukan dia. Saya nak cakap macam ni, kalau dari segi kalau saya bukan setuju lah. Kalau yang siapa duduk atas ni, ada yang setuju, saya tak setuju lah. Nanti kan banyak masalah yang timbul. Antaranya mungkin masa-masa pergerakan pelajar tu lambat. Kalau semua menepati masa tak apa. Ni pelajar ni kan hege jalan macam itik pulang petang. Berapa masa cikgu nak tunggu? Macam sekarang ni saya kadang-kadang ada lambat cikgu keluarkan. Kalau saya satu masa je dah habis masa saya. Macam mana saya nak ngajar? Bukan saya pelajar lah. Ikutkan saya setuju dan tak setuju jugalah. Ada dua jawapan. Kalau rasa tak setuju kan, satunya pelajar punting kelas ataupun lambat pergi kelas tu ada risiko untuk pelajar tu lambat berkeliar dekat kelas, dekat kawasan sekolah tu ada kan. Ada kelas tingkatan, lepas tu ada lagi satu bilik, jadinya macam kita nak cover 2 bilik dalam satu masa tu macam membebankan jugalah. Jadinya lepas tu yang lain kemungkinan masalah disiplin akan berlaku dengan lebih banyak lah kan. Penting kelas, mungkin ada kemungkinan dia pergi sabuk duduk kat mana-mana belakang surau apa benda kan. Kalau setuju pula, lebihnya kepada guru lah. Contohnya guru tak perlu bawa bahan banyak ke kelas kan. Semua ada dekat dalam kelas, buku latihan budak semua boleh dikumpul dekat dalam kelas, dekat dalam bilik. Jadi tu satu advantage lah pada cikgu kan. Jadinya banyaklah. Satu lagi, pelajar mungkin tak silap hantar. Masa sebelum ni kan budak bawa buku pergi meja guru kan, mungkinan ada yang hantar kat meja Cikgu Rizawati, pergi dekat Cikgu Noyati kan. Nama sama. Jadi kemungkinan benda tu tak berlaku lagi lah kalau duduk dekat dalam satu bilik je, cikgu ada satu bilik kan. Inilah pada pandangan saya, setuju dan tidak setuju. Itu je. Okey, terima kasih Rizawati.